Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Hai, bertemu kita lagi dalam sesi PDPR Bahasa Melayu Tahun 1. Pada hari ini, Cikgu Farah akan mengajar anda tata bahasa, iaitu kata hubung. Jom belajar bersama-sama. 1, 2, 3, come on! Objektif PDPR pada hari ini ialah murid boleh menggunakan kata hubung yang betul dalam ayat, manakala kriteria kejayaan pula murid berjaya melengkapkan 3 ayat dengan menggunakan kata hubung dengan betul. Dalam sesi PDPR pada kali ini, murid akan diperkenalkan dengan maksud kata hubung. Ada 3 kata hubung yang akan diperkenalkan pada hari ini. Kemudian, murid akan diberikan contoh ayat menggunakan kata hubung, iaitu kata hubung dan atau tetapi. Seterusnya, murid perlu melengkapkan ayat menggunakan kata hubung. Murid-murid akan merujuk buku teks muka surat 49. Seterusnya adalah sesi perbincangan latihan di buku aktiviti. Baiklah murid-murid tahu tak apa itu kata hubung? Apa ya? Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menggabungkan ayat. Ia digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk. Murid-murid, ini merupakan contoh beberapa kata hubung. Pada hari ini, murid akan diperkenalkan dengan 3 kata hubung sahaja, iaitu dan, atau, tetapi. Manakala kata hubung yang lain akan diajar dalam sesi PDPR akan datang. Murid-murid, mari mengenali kata hubung yang pertama, iaitu dan. Dan menunjukkan sesuatu yang sama. Ia juga menghubungkan subjek dan predikat. Murid-murid, mari kita lihat contoh ayat tunggal yang digabungkan dengan bantuan kata hubung. Ayat tunggal yang pertama, Salmi gemar bermain buaian. Ayat tunggal yang kedua, Aiman gemar bermain buaian. Apabila digabungkan dengan menggunakan kata hubung, maka terjadinya ayat majmuk, iaitu Salmi dan Aiman gemar bermain buaian. Contoh yang kedua, ayat tunggal yang pertama, Rizal bermain bola sepak di padang. Ayat tunggal yang kedua, Halim bermain bola sepak di padang. Apabila digabungkan dengan kata hubung dan, maka terjadinya ayat majmuk ini. Rizal dan Halim bermain bola sepak di padang. Murid-murid, mari kita mengenali kata hubung yang kedua, iaitu atau. Atau menunjukkan sesuatu pilihan. Mari kita lihat contoh. Ayat tunggal yang pertama, kamu mahu makan apple? Ayat tunggal yang kedua, kamu mahu makan oren? Mari kita gabungkan dengan kata hubung atau. Maka terjadinya ayat majmuk ini. Kamu mahu makan apple atau oren? Contoh kedua, ayat tunggal pertama, kamu boleh menaiki bas ke Kuala Lumpur. Ayat tunggal yang kedua, kamu boleh menaiki kapal terbang ke Kuala Lumpur. Apabila digabungkan dengan kata hubung atau, maka terjadinya ayat majmuk ini. Kamu boleh menaiki bas atau kapal terbang ke Kuala Lumpur. Mari kita kenal kata hubung yang ketiga, iaitu tetapi.
tetapi menunjukkan perkara yang berbeza. Ia menunjukkan makna yang berlawanan. Mari kita lihat contoh beberapa ayat menggunakan kata hubung. Ayat tunggal pertama, baju kebaya itu tidak cantik. Ayat tunggal yang kedua, baju kebaya itu sangat mahal. Apabila ia digabungkan dengan kata hubung tetapi, maka terjadinya ayat majmuk ini. Baju kebaya itu tidak cantik tetapi sangat mahal. Contoh yang kedua. Ayat tunggal yang pertama, Aileen suka membaca buku. Ayat tunggal yang kedua, adik Aileen suka melukis. Apabila ia digabungkan dengan kata hubung tetapi, maka terjadinya ayat majmuk ini. Aileen suka membaca buku, tetapi adiknya suka melukis. Murid-murid, sila rujuk buku teks muka surat 49 dan buku aktiviti muka surat 54 dan 55. Murid-murid, sebelum membaca petikan ini, lebih baik anda disarankan untuk memerhatikan gambar yang telah disediakan. Gambar yang pertama dapat kita lihat seorang wanita yang sedang memasak. Gambar yang kedua dapat kita lihat kanak-kanak yang sedang makan. Gambar yang ketiga dapat kita lihat sebuah keluarga yang sedang makan di restoran. Dan yang gambar yang keempat juga menunjukkan keluarga yang sedang makan di restoran. Baiklah murid-murid, mari kita membaca petikan teks berkenaan dengan kata hubung ini. Gambar yang pertama, petikan teksnya adalah Ibu Rizal gemar memasak. Masakan ibunya lazat dan berkhasiat. Dapat kita lihat di sini penggunaan kata hubung dan. Seterusnya, ayat yang kedua, Rizal suka makan lauk ikan, tetapi abangnya pula suka makan lauk ayam. Ibu mereka selalu menggoreng ayam atau membakar ikan. Dapat kita lihat dalam petikan teks ini penggunaan dua kata hubung iaitu kata hubung tetapi dan kata hubung atau. Mari kita lihat petikan gambar yang ketiga. Kadang-kadang Rizal sekeluarga tidak makan di rumah. Mereka makan di restoran Pak Yazid, tempat kosong di restoran Mawar. Cadangan jawapannya ialah atau. Mereka makan di restoran Pak Yazid atau di restoran Mawar. Walaupun makanan di situ murah, tempat kosong berkhasiat. Cadangannya adalah kata hubung tetapi. Walaupun makanan di situ murah, tetapi berkhasiat. Seterusnya, gambar yang keempat, petikannya adalah keluarga Rizal amat mementingkan kebersihan. Mereka memilih tempat makan yang cantik, tempat kosong bersih. Jawapannya adalah kata hubung dan. Mereka memilih tempat makan yang cantik dan bersih. Murid-murid, seterusnya adalah penerangan tentang bagaimana untuk menyiapkan latihan tugasan di buku aktiviti muka surat 54 dan 55. Di muka surat 54, murid-murid diminta untuk melengkapkan ayat dengan kata hubung yang sesuai. Seterusnya, di muka surat 55, murid-murid diminta untuk melengkapkan perenggan dengan kata hubung yang sesuai. Jadi, apabila anda telah menyiapkan tugasan ini, mohon anda hantar di Google Classroom anda masing-masing. Baiklah, sebelum kita mengakhiri sesi PDPR pada hari ini, cikgu akan ulang sekali lagi maksud kata hubung. Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menggabungkan ayat. Pada hari ini, kita telah belajar kata hubung iaitu
dan, atau, tetapi. Kata hubung yang lain akan diajar dalam sesi PDPR yang seterusnya. Baiklah murid-murid, itu sahaja sesi PDPR pada hari ini. Cikgu harap anda telah memahami 3 kata hubung yang cikgu ajar pada hari ini. Kata hubung yang seterusnya, cikgu akan ajar dalam sesi PDPR yang seterusnya. Siapkan tugasan anda dan jangan lupa hantar di Google Classroom anda masing-masing untuk semakkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum. Bye.